Izinkan saya mengajak para jamaah kita meneruskan penghayatan kita, yang mana sewaktu kita bersama-sama dalam pengajian di masjid, kita terhenti pada kisah yang kedua, penghujung kisah kedua, iaitu yang berkenaan dengan dua orang pemilik kebun, yang mana satu merupakan orang yang beriman, orang yang tahu bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya meskipun sedikit tapi berterusan. Berbanding dengan jirannya, seorang pekebun yang begitu sombong dan angkuh, dikarenakan hasil pendapatannya dan para pekerjanya yang lebih daripada jirannya yang satu lagi, maka dia pun menjadi angkuh, dia pun menjadi sombong, dan dia tidak bersyukur kepada Allah di atas kurniaan-kurniaan Allah. Maka Allah timpakan bencana ke atasnya, yang mana akhirnya ia kebingungan, ia kesedihan, ia merasa kerugian dan menyesal di atas perbuatannya itu. Itu antara yang telah pun kita sama-sama hayatinya sewaktu di masjid, iaitu kita berakhir sehingga ayat 44 surah Al-Kahfi. Kisah dua orang pekebun ni bermula dari ayat 32 dan berakhir sehingga ayat 44. Maka itu, insya-Allah dalam siaran pada kali ini kita akan menghayati dua ayat dari firman Allah selanjutnya. Ayat 45 dan 46, sebelum insya-Allah dalam siaran yang lain kita akan menghayati ayat-ayat yang seterusnya pula dengan izin Allah, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 45. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Dan kemukakanlah, buatlah, ceritakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka. Mereka yang dimaksudkan di sini jamaah yang dirahmati Allah adalah orang-orang Quraisy Makkah khususnya. Apabila apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka ingin ambil tahu, tapi dalam waktu yang sama kemudiannya mereka menolak, walaupun tidak semua. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi, kemukakanlah kepada mereka masalal hayatid dunya, misal bandingan, iaitu kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama', samalah ia seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain, iaitu berkembang suburlah ia. Air yang diturunkan oleh Allah menghidupkan bumi dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan ini, maka tumbuh-tumbuhan ini ianya pun hidup, ianya pun bercambah, ianya pun dikatakan dalam ayat ini fakhtalata, iaitu bercampur aduklah. Maknanya jamaah yang dirahmati Allah, ada pelbagai tanaman. Allah kalau nak menentukan boleh saja. Kalau Allah nak tetapkan, umpamanya air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, airnya sama, air hujan rasanya sama, tawar,
walau ia turun di mana sekalipun. Dan uniknya, anehnya dan maha besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maha hebatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Air yang sama ini turun walau di mana-mana, walau bila-bila sekalipun, ia tetap turun di atas bumi dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bercampur aduk, maknanya yang berbagai-bagai. Mangga saja, macam-macam mangga ada. Rambutan, durian. Lagi kalau nak dilihat sayur-sayuran, macam-macam. Kalau Allah nak mentakdirkan, sayur-sayuran tu semua satu jenis saja, sawi aja. Bayangkan jamaah dirahmati Allah. Duk hari-hari pakai nampak kita bedal sawi je lah. Kan? Tapi tidak. Sawi itu sendiri macam-macam jenisnya. Yang dinamakan manusia dengan pelbagai nama. Buah-buahan pun begitu juga. Jadi ini bercampur aduk. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa asbaha, kita sambung ayat 45 ini, fa asbaha hashiman tazruhur riyah. Kemudian menjadilah ia kering, hancur, tazruhur riyah, ditiup angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan ingatlah, Allah adalah Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tanam-tanaman ini, dia kalau tak cepat-cepat ikut masanya diangkat, dia akan layu begitu saja. Sayur yang dah boleh dipetik, dan bila dipetik perlu dimasak. Kalau dibiarkan begitu saja, layu dia, rosak dia, dan ia dinamakan tazruhur riyah kerana ditiup angin. Dibiarkan di tempat tanam-tanamannya pun tak boleh juga, sebab perlu dipetik, dia akan rosak di situ. Jadi jamaah dirahmati Allah, ini ayat 45. Seterusnya ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda, wal-banun, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan hidup di dunia. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, sawaban, pahala balasan, wa khairun amala, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Harta, anak-anak, perhiasan hidup di dunia. Amal-amal soleh yang kekal faedahnya itulah lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai ganjaran, pahala balasan, dan juga sebagai sesuatu yang dapat memberi harapan. InsyaAllah jamaah, dua ayat ini kita hayatinya bersama. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat 45, bila kita renungkan, terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran di surah-surah yang lain yang hampir sama, lebih kurang maknanya. Namun pengajarannya tetap berbeza. Umpamanya lah, kalau salah satu di antaranya kita ambil, kita hayati dari surah Yunus ayat 24. Yuk, kita sama-sama merujuk surah Yunus ayat 24.
permulaannya hampir sama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Yunus ayat 24. Innama masalul hayatid dunya. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, hanyalah seperti air, iaitu air hujan yang dimaksudkan, anzalnahu minas sama, yang kami turunkan daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu tumbuhlah ia dengan subur, iaitu tanam-tanaman ini tumbuhlah, bumi ini pun hiduplah. Nabatul ard, tanam-tanaman di bumi, dari mimma ya'kulun nasu wal an'am, dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan juga binatang-binatang. Iaitu daripada sebab air hujan yang diturunkan itu, tanam-tanaman timbul. Yalah, kita makan, haiwan pun makan. Kadang-kadang sayur yang kita makan, sayur tu juga kambing pun makan. Sama-sama makan. Cuma tak duduk sebelah-sebelah je bila time kita makan. Jadi jamaah, kita perhatikan di mana permulaan ayat 24 surah Yunus ini Allah menyatakan yang hampir sama seperti mana, cuma ada sedikit tambahan pada ayat 24 surah Yunus ini, iaitu apa yang dimakan oleh manusia dan juga al-an'am, binatang-binatang. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya, ialah tumbuh-tumbuhan, tanah yang kosong kemudian dibangunkan dan diletakkan benih, ditanam benih ini. Dia tetap rata, nampak botak, kosong gitu saja. Tapi bila mana tumbuh-tumbuhan ini telah mula keluar, mula tumbuh, mula bercambah, mula membesar, mula meninggi, ia mengindahkan pandangan. Bukan sekadar itu, ia malah menenangkan pun, memberi kesenangan dan kegembiraan bagi khususnya orang petani yang bercocok tanam ini. Dan wazayyanat, dan juga ia berhias. Dia bukan setakat itu saja. Kalau ia tumbuh straight gitu saja kan tak cantik. Tapi bila mana keluar daun-daunannya, kalau pokok tu bunga-bungaannya, umpamanya dahan-dahannya pun keluar, Masya Allah, mengindahkan pandangan. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, dan penduduknya, iaitu pemilik kebun itu tadi, menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya. Ini aku tanam, aku punya. Yang ini pun aku tanam, aku punya. Kau tengok, aku ndak, aku punya. Yang itu pun kau tengok, pun aku punya. Dia merasa memiliki. Dia tidak merasakan yang ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detik itu perlu diperhatikan bahawa ia tidak terlepas daripada rahmat dan kurniaan Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Dia zanna ahluha, dia menyangka, penduduknya ataupun pemilik yang bercocok tanam itu menyangka bahawa dia dapat hasilnya
dan dia pun berkuasa. Sehingga saat itu apabila manusia hilang rasa syukur kepada anugerah Allah ini, ataha amruna lailan aw nahara, datanglah perintah kami, ketetapan kami, maksudnya azab bencana yang menimpa, kami timpakannya lailan aw nahara, sama ada pada waktu malam ataupun nahara, waktu siang. Macam kisah yang telah pun kita laluinya bersama kan sebelum ini, ayat 32 sehingga 44, iaitu kisah dua pemilik kebun. Pemilik kebun yang kedua, dia tiba-tiba melihat kebunnya ini rosak, tanam-tanamannya ini terbakar dan sebagainya. Ataha amruna, datanglah ketetapan kami, kata Allah, perintah kami, kata Allah, sama ada malam ataupun siang. Faja'alnaha hasida, lalu kami jadikan ia hasida, hancur lebur tanam-tanaman itu. Ka'allam yaghna bil ams, seolah-olah tidak ada sebelum itu. Rata balik dah. Sebelum itu rata kan tanah ni, tak ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, yang timbul. Bila dah tumbuh nampak cantik, angkuh, hilang rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat. Ini aku punya, ini hasil tanaman, aku yang kerjakan, aku yang lakukan, aku yang semai, aku yang siram dan sebagainya. Semua aku. Dia rasa dia memilikinya, dia menguasainya. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan. Lupa dia kepada Allah. Itu yang Allah katakan, datang azab bencana kami, sama ada malam ataupun siang. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kata Allah, kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir, iaitu dan mengambil iktibar daripadanya. Surah Yunus ayat 24. Jamaah boleh merujuk. Kembali kita jamaah yang dirahmati Allah kepada ayat 45 surah Al-Kahfi yang sedang sama-sama kita hayatinya ini. Ayat tadi daripada surah Yunus, ayat 24 surah Yunus itu tadi, ia merupakan contoh ayat yang seiras dengan ayat 45 surah Al-Kahfi. Jadi Allah perintahkan Nabi pada ayat 45 untuk buat perbandingan kepada, sampaikanlah firman Allah kepada orang-orang Quraisy ini. Jamaah dirahmati Allah, bumi Makkah adalah bumi yang kering kontang sebagaimana yang kita makluminya bersama. Nak tanam apa? Air yang ada, air Zam-Zam itu tidak mencukupi. Yang paling dekat, Oasis pada ketika itu, Wadi Fatimah, pun tidak mencukupi untuk penduduknya saja. Untuk minum, untuk mandi, untuk kebersihan mereka, ya okeylah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, untuk bercucuk tanam. Tapi pernahkah sehingga zaman Nabi, malah sehingga sekarang ini, kita mendengar adanya orang Makkah, penduduk Makkah, bumi yang kering kontang ini, ada yang sampai mati kelaparan, tak ada makanan? Tidak. Inilah yang, kalau kita kembali ke ayat 24 surah Yunus itu tadi, penghujungnya Allah mengatakan, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami bagi kaum yang mahu berfikir. Nah, kita selongkar jamaah
ayat 45 ini dulu, insya-Allah. Perumpamaan yang diberikan Al-Quran. Daripada ayat 45 ni, pertamanya kita dapati bumi diciptakan. Diciptakan oleh Allah. Dia tidak jadi begitu saja. Lalu dicurahkan air hujan ke atasnya, ke atas bumi itu. Dengan air hujan itu, hiduplah tanaman. Dan secara jelas dari surah Yunus ayat 24 tadi, yang sama-sama kita hayati juga, tanaman ini dimakan, dinikmati, dimanfaatkan oleh manusia dan haiwan. Tumbuh-tumbuhan yang begitu saja. Jadi perumpamaan yang diberikan Al-Quran ini, bumi diciptakan, keduanya dicurahkan air hujan ke atasnya, ketiga dengan air hujan itu hiduplah tanam-tanaman, dan tanam-tanaman ini dimakan oleh manusia dan haiwan. So dari perumpamaan ini Allah mengingatkan kita. Pertamanya jemaah, manusia sebenarnya adalah salah satu di antara sekian makhluk ciptaan Allah. Bumi makhluk Allah. Langit makhluk Allah. Bulan bintang makhluk Allah. Tumbuh-tumbuhan makhluk Allah. Manusia dan haiwan juga sebahagian daripada makhluk ciptaan Allah. Jadi bumi ini adalah salah satu di antara makhluk-makhluk Allah, begitu juga dengan manusia. Malah manusia menumpang hidup di atas bumi Allah ini. Bumi itu makhluk, manusia yang menumpang hidup di atas bumi itu juga, jangan lupa, manusia itu adalah juga makhluk. Sebagaimana bumi dicurahkan dengan air hujan yang membolehkan ia hidup dan tanam-tanaman ini tumbuh berkembang, begitu juga dengan manusia. Allah kurniakan pelbagai nikmat. Dengan nikmat ini membolehkan manusia hidup di atas bumi ini dengan penuh sejahtera. Dia bukan setakat hidup diciptakan Allah, hidup begitu saja, malah hidup dengan sejahtera adalah menerusi nikmat kurniaan Allah. Kalau bumi itu diturunkan hujan, maka manusia Allah anugerahkan pelbagai nikmat. Bahkan nikmat yang terbesar itu sendiri, jamaah yang dirahmati Allah, ialah keupayaan manusia berfikir sehingga membolehkan manusia ini yang menumpang hidup di atas bumi Allah ini, manusia ini mampu meneroka, mampu mereka, create, mampu malah mengolah segala apa yang disediakan Allah untuk kemudahan, untuk kemakmuran, dan untuk kesejahteraan hidup di alam fana ini. Contohlah, dulu manusia tinggal dalam gua. Dengan akal fikiran yang Allah kurniakan, nikmat yang besar ini, manusia mampu mencipta dan mereka rumah-rumah kediaman yang mencakar langit tinggi. Dulu tinggal dalam gua je. Tapi dengan kemampuan berfikir, manusia mampu berbuat demikian. Kedua, contoh kedua. Dulu manusia berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dengan
hanya berjalan kaki ataupun sekurang-kurangnya dengan menunggang haiwan yang dijinakkan. Tetapi setelah manusia mampu mencipta pelbagai jenis kenderaan yang dimajukan oleh manusia itu sendiri daripada masa ke semasa, manusia ini mampu berpindah dan mengembara dari satu tempat ke satu tempat yang jauh tanpa perlu berpenat lelah. Dan dalam waktu yang amat singkat. Daripada satu tempat ke satu tempat, sebuah negara ke sebuah negara, sebuah benua ke sebuah benua. Jamaah dirahmati Allah. Contoh yang ketiga ni selalu kita dengar. Kambing bila diberi rumput, rumput itu saja yang ia makan. Kalau kita kasih rumput tu lah. Itu saja yang dia makan. Sebaliknya manusia mampu mempelbagaikan makanannya setiap hari. Sayur itu contoh. Yang dimakan hari ini digoreng, esok ditumis, esok dicampurkan dengan mi dan sebagainya. Bayangkan, ini pula jenis sayur itu bukan satu saja, macam-macam jenis. Yang ditumis tu hari ini kangkung, besok sawi, esok lagi sayur bayam, esok lagi macam-macam sayur kalau nak sebut. Boleh buka pasar pun. Jadi jamaah dirahmati Allah. Lihat kemampuan akal yang Allah berikan. Jadi contoh-contoh ini hanya sekelumit sebenarnya. Hanya sedikit. Dari sekian banyak nikmat Allah yang amat berharga, yang tidak terkira banyaknya. Yang dicurahkan Allah kepada kita setiap masa. Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Untuk itu, sebagai makhluk Allah yang bernama manusia, kita seharusnya bersyukur. Redha dengan segala pemberian Allah dan berusaha untuk menikmatinya, menjaganya dengan baik dan malah berkongsi dengan yang lain. Maka itulah ayat 46 Allah berfirman, mengingatkan kita, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak itu adalah sebenarnya zina, perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Jadi jamaah dirahmati Allah. Akhirnya kita lihat, kita perlu bersyukur di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang beriman, apabila dalam sebuah hadis yang biasa kita dengar, Nabi pernah menyatakan yang bermaksud, seorang mukmin itu apabila ia mendapat suatu nikmat, ia bersyukur. Apabila ditimpa dengan sesuatu musibah, ia bersabar. Dan kedua-dua keadaan itu adalah baik bagi orang beriman. InsyaAllah, ayat 46 ini ada beberapa pengajaran yang boleh sama-sama kita hayatinya. Termasuklah dalam yang apa yang dinamakan harta dan anak-anak itu sebagai zinatul hayatid dunia, perhiasan hidup di dunia. Dan ini memerlukan waktu yang agak panjang sedikit yang untuk kita hayatinya, yang mana insya-Allah akan kita sambung dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.